Selamat sejahtera pelajar-pelajar. Ini tingkatan 3, kita tengok nisbah trigonometri merupakan bab ke-5. So, salah satu subtopik kita akan lihat di sini adalah bagaimanakah anda menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent sudut 30, 40 dan 60 tanpa menggunakan kalkulator. So, kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Kita merujuk kepada sudut 30, 45 dan 60 sahaja. Okey. So nanti cikgu akan ajar macam mana kita nak dirikan pecahan-pecahan untuk sudut-sudut tersebut mengikut perhitungan sinus, cosinus ataupun tangent. Okey, kita akan buat terperinci. Dalam topik ini kita juga kena faham pasal indeks. Okey. So, kalau kita perhatikan di sini, sudutnya adalah sudut LMK ialah 45 degree. Okey. So, kita rujukan sudut ini, kita tengok apa itu tangent 45. Tangent 45 adalah setentang dengan sebelahan, iaitu 1/1 menjadi 1. Ini kena ingat. Oleh itu tangent 45 adalah 1. Ini kena ingat. Okey. Nombor 2, cos 45 sama dengan cosnya adalah sebelah bahagi hipo. Sama dengan apa? Sama dengan 1 per punca kuasa 2. Okey, ini tetap. Cos 45, 1 per punca kuasa 2. Sekarang kita ambil sin 45 sama dengan setentang per hip. Okey, per hip ialah 1 per punca kuasa 2. Okey. So, kita kena faham ini. Sekarang kita balik kepada sudut 60. Okey, sekarang kita perhatikan sudut 60. Okey, kita abaikan ni dulu. Bagi cikgu tutup dulu ni. Okey, kita tutup ni dulu. Jangan tengok ni dulu. Tengok 60 saja. Tengok 60 saja. Tengok ini saja. So, kita tengok sudutnya adalah sudut rujukan kita adalah sudut QRS ialah 60. Kita gunakan. So, kita tengok sini adalah sin 60. Sin 60 adalah setentang dan bahagi dengan hip. Okey, setentangnya adalah punca kuasa 3 per 2. Okey. Lepas tu cos 60 adalah sebelah bawah hip. Ini sebelahnya apa? Sebelahnya adalah 1. 1 per 2. Tangent 60 sama dengan setentang bagi sebelah. Setentangnya berapa? Punca kuasa 3 per 2. Okey, faham? Okey, so ini semua kena hafal. Ini semua kita kena hafal, ya. Okey, sekarang kita ambil satu lagi. Sekejap. Cikgu ambil gambar satu lagi. Senang kita nak merujukkan dia. Okey, sekarang kita gunakan nilai ini pula. Kita jangan guna nilai ini. Okey. So, kita akan perhatikan bahawa kalau sudutnya adalah QSR sama dengan 30 darjah. Okay. Sin 30 adalah setentang bahagi hip.
Setentangnya berapa? Setentangnya 1/2. 1/2. Cos 30 adalah sebelah per hip. Ialah punca kuasa 3/2. Kalau tangent 30 adalah, tangent 30 adalah sebelah, setentang bahagi sebelah. Maksudnya setentangnya berapa? Setentangnya 1. 1 per punca kuasa 3. Okey. Kita kena tahu nilai-nilai ini dalam bentuk pecahan masing-masing. Okey, tadi kita tengok sini. Ini 1, ini 1, ini punca kuasa 2. Dari sini kita dapat dirikan tangent 45 adalah 1, tangent 40 cos 45 1 per punca kuasa 2, sin 45 darjah 1/2. 1 per punca kuasa 2. Sini juga, ini semua kita kena hafal. So bagaimana hafal? Kita buat segitiga. Okey, 1, 2 punca kuasa 3. Sini 1, 1 punca kuasa 2. Dapatkan dua segitiga ini sahaja. So maka kita akan mendapat satu jadual. Okey, sin, inilah sin 30 adalah setengah. Sin 60 adalah punca kuasa 3/2. Sin 45 adalah 1 per punca kuasa 2. So inilah segitiga yang kita kena hafal. Okey, sekarang mari kita tengok soalan. Okey, mari kita tengok soalan. Soalan pertama. Okey, soalan pertama kita gunakan jawapan ini sebagai rujukan kita. Okey, kita gunakan ini sebagai rujukan kita di sekitar tadi sebelah sini. Okey, tapi untuk soalan-soalan seterusnya pelajar-pelajar harus hafal. Okey, hafalnya tak susah, senang saja. Okey, kalau kita tahu membuat jadual dia, senang sahaja. Okey. Okey. So, di sini kita nombor pertama kita ambil sin 45. Sin 45 adalah sin 45 adalah 1 per punca kuasa 2. Tambah dengan ini ada apa? Cos 45 adalah sama saja 1 per punca kuasa 2. So apa kita dapat sini? Pembawahnya adalah sama. Punca kuasa 2, 1 tambah 1. So dapat apa? 2 tambah punca kuasa 2. Okey, pelajar-pelajar, kalau kita ingat punca kuasa 2 adalah 2/2. Boleh ingat ni? Ini kita telah belajar. So apa kita buat di sini? Ini kita buat sebagai, ini 2 maksudnya 2 kuasa 1. Ini ialah 2 kuasa setengah. So dapat apa? 2, 1 tolak setengah. Jadi 2/2. Maksud jawapannya punca kuasa 2. So jawapan sini adalah punca kuasa 2. Okey, perhatikan. Okey, sebab sini kita tengok sini. Kita ambil 45. Okey, di sini adalah 45. Kita dapat jawapan sin dengan cos. Kita masukkan dalam persamaan tersebut yang kita selesaikan dan tidak boleh menggunakan kalkulator. Okey. Soalan kedua. Sekarang diberi cos 30 dengan sin 60. Kita tengok. Okey. Maksudnya cos 30 dengan sin 60. Okey. So kita masukkan nilai kita di sini. Sini 3 kali. Okey, 3 kali, 3 kali ini cos 30 adalah punca kuasa 3/2 tolak 2, sin dia adalah
sama saja punca kuasa 3/2. Okey. So kalau kita perhatikan, kita nampak tak? Kalau kita boleh ingat 3A tolak 2A, kita akan bawa A-nya keluar. Lepas tu 3 tolak 2 sama dengan A/1. So sama saja, kita ni sepunya punca kuasa 3/2, kita keluarkannya, kita dapat 3 tolak 2. Okay, so apa kita dapat sini adalah punca kuasa 3/2 sini adalah kali 1. So jawapannya adalah punca kuasa 3/2. Ini jawapan kita. Okey, faham? Soalan seterusnya, kita tengok cos 45 dengan tangent. Okey, sini ialah tangent 45 di sini. Okey, dengan cos 60 di sini. Okey, so kita tulis balik. So dapat sini 2 kurungan tangent tolak 2 cos. So kita masukkan apakah nilai-nilai dia. Tangent 45 adalah 1. Cos 60 adalah setengah. So kita selesaikan dia, kita dapat sini adalah 2 tolak, dapat ni kali ni dapat 1. So jawapannya adalah 1. Okey, sekarang kita buat soalan lebih kompleks sedikit. Okey, kita ambil ni, kita copy kat tepi dulu. Ini kalau student kena, pelajar-pelajar kena hafal. Kena hafal ini baru senang kita nak buat soalan-soalan tersebut. Okey. Ni penggunaan indeks tu sangat-sangat penting, kita kena faham bagaimana nak buat indeks ini semua tanpa menggunakan kalkulator. Okey, sekarang kita tengok soalan seterusnya. Okey, kita tengok cosine 60. Okey, cikgu tulis di tepi sini. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah punca kuasa 3/2. Lepas tu cos 30 sama dengan punca kuasa 3/2. Lepas tu tangent 60 adalah punca kuasa 3. Okey, ini semua dapat informasi ni kita perolehi daripada sini. So kita masukkan nilai-nilai dia. Okey, saya dapat 2 kali sin 60, 4 kali sin 30 tolak 4 sin 60. So kita masukkan nilai-nilai kita. So sin 60 adalah punca kuasa 3/2. Ni cos 60 adalah punca kuasa 3/2. Tangent 60 adalah punca kuasa 3. So kita boleh selesaikan dia. Okey, ini kita boleh kali 2 kali 4. 2 kali 4 kali punca kuasa 3 kali punca kuasa 3 bahagi 2 kali 2 tolak 4 punca kuasa 3. So kita boleh batalkan ni. So dapat punca kuasa 3 kali punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 3 kali punca kuasa 3. Okey, ingat dah. Di sini kita kena ingat punca kuasa 3 kali punca kuasa 3 adalah 3/2 kali 3/2 jadi 3/2 tambah setengah jadi 3/1. So jawapan di sini adalah 3. Okey, faham? So kita padam ni.
Tak cukup tempat. Okey, so kita dapat sini adalah 2 kali 3 tolak 4 punca kuasa 3. So 2 kali 3 tolak, so dapat sini 6 tolak 4 punca kuasa 3. Okey, boleh tak kita ringkaskan lagi? Okey, kita boleh kekalkan dalam bentuk ini. Kita boleh kekalkan dalam bentuk ini. Ataupun kita boleh bentukannya kepada bentuk 2, 3 tolak 2 punca kuasa 3 pun boleh juga. Okey, 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4 pun boleh juga. Okey, soalan seterusnya. Okey, sekarang kita tengok sini soalan seterusnya. Kita tulis ni tangent 30 adalah 1 per punca kuasa 3 sin 60 adalah punca kuasa 3 per 2. Lepas tu sin 45. Sin 45 adalah 1 per punca kuasa 2. Okey, kita dapat nilai-nilai ni, simpan di tepi. Kita masukkan 3, 4 tambah 4 sin 45. Masukkan nilai-nilai dia. So tangent 30 adalah 1 per punca kuasa 3. Sin 60 adalah punca kuasa 3 per 2. Sin 45 adalah 1 per punca kuasa 2. Kita selesaikan dia. Kita boleh tulis sebagai 3 kali 4 kali punca kuasa 3 bahagi punca kuasa 3 kali 2 tambah 4 per punca kuasa 2. Ini kita boleh batalkan ini. Ini kita boleh batalkan ini jadi 2. So 3 kali 2, 6 tambah, okay, ini adalah 2 kuasa 2 per 2 setengah. Dapat 6 tambah 2, 2 tolak setengah. So 6 tambah 2, 3 per 2. Okey, jawapannya 3 per 2. So kita boleh biarkan dia sebagai 6 tambah 2 punca kuasa 8. Okey. So inilah contoh-contoh pengiraan yang kita dapat buat sekiranya kita tahu cara menggunakan indeks dan menghafal jadual yang ada di sebelah. Okay, saya harap pelajar-pelajar dapat manfaat daripada session ini. Cara menyelesaikan masalah-masalah cos, tangent dengan sin tanpa menggunakan kalkulator. Okey, sila ikut cikgu dalam channel cikgu dan subscribe. Ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih untuk video-video seterusnya.